Al-Quran ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaika wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardan muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepadanya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami. Ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia. Khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki, benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami dari sisi-Mu rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk kami dalam jalan petunjuk-Mu. Rabbana walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Wahai Tuhan, lantikkanlah untuk kami orang yang terbaik di kalangan kami, dan janganlah Engkau lantikkan untuk kami orang yang paling jahat di kalangan kami. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, dialog ahli syurga dengan ahli neraka ataupun sembang. Sembang ni sembang bukan sembang kasih sayang, tapi sembang orang kata membuktikan kebenaran saat semasa di dunia. Sembang ahli syurga dengan ahli neraka ni bukan sembang kasih sayang. Sembang orang kata pembuktian, dia panggil taubih wa taqrir. Kalau Allah apa yang disebut semasa di dunia itu benar, dan semua mengakui kebenaran yang disampaikan oleh ulama-ulama, oleh rasul-rasul itu. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. Yang mula bercakap ialah penghuni syurga. Ashabul jannah tu nada ashaban nar. Makna yang memanggil, yang menyeru ialah penghuni syurga. Dia seru penghuni neraka. Di kalangan orang yang dakwah, ahli dakwah lah. Maknanya semasa di dunia dia dah berkawan, tegur menegur, ajak untuk kembali kepada agama Allah, tapi tidak didengarkan oleh ashabun nar. Maka di akhirat dia panggil lah, nak bukti. Apa kata ahli syurga? Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Itu soalan ahli syurga. Bahawasanya qad wajadna, kami sungguh-sungguh dah menerima. Wajadna ni maknanya telah dapat. Ma wa'adana, apa yang telah menjanjikan kepada kami Rabbuna, oleh Tuhan kami, haqqan, benar. Dia kata gitu. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?
Maka apakah kamu semua wahai ahli neraka, kamu menerima, kamu dapat apa yang wa'ada telah berjanji Rabbukum oleh Tuhan kamu kepada kamu haqqa, benar? Apa jawab ahli neraka? Qalu na'am. Mereka berkata ya. Itu setakat dulu. Ini dialog secara taubikh, dialog seolah-olah membuktikan kebenaran antara satu sama lain. Jadi itulah kebenaran. Inilah isu yang akan dilalui oleh setiap kita, sesama kawan-kawan kita, ahli masyarakat kita. Sebab tu nada ni satu isu. Nada ni benda panggil, dia tak boleh jumpa, cuma dekat. Di antara ahli syurga dengan neraka ni sebelah menyebelah. Yang membezakan mereka ialah hijab. Dalam ayat berikut nanti ada hijab macam muslimin-muslimat depan ni, itu je beza ahli syurga neraka, tapi tak nampak. Dia panggil. Yang kedua kita kata nada tu panggil tanpa melihat ataupun ada hijab. Sebab apa melihat tak dapat tengok? Sebab ada hijab. Yang kedua kita nampak di sini dialognya haqqa ni ialah satu kebenaran yang pasti kita imani. Haqqa ini ada melibatkan keyakinan kita. Adakah hari kiamat? Kita kata haqqun, ada secara hak, secara benar, seperti mana yang dibawa oleh Islam, dibawa oleh Quran dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu perkataan haqqan. Dua, orang Islam pun haqqa, orang kafir pun pada haqqa. Yang ketiga boleh kita tengok ashabul jannah, ashabun nar. Kenapa digunakan ashab, dia tak guna ahli? Sebab kita semasa dunia ni suka berkumpulan. Bila kita berkumpulan, kita tak cari kumpulan kita, kumpulan yang boleh membawa kepada akhirat. Kita cari kawan-kawan kita, sahabat handai kita atas kepentingan dunia. Maka kita di akhirat besok, mungkin kita atas kepentingan dunia itu menyebabkan kita terpanggil di dunia untuk melakukan benda-benda yang derhaka kepada Allah. Ashab maknanya sahib, teman. Teman maknanya berkaitan dengan teman di dunia, kan? Sahib ini kawan rapat, kawan yang baik. Gitu. Maka kita kena pastilah kita nak jadi sahib kita ni mesti kawan yang boleh membawa kepada syurga, yang besok kita digelar ashab ataupun sahibul jannah ataupun sahibun nar. Waliyadzubillah. Itu di antara perkara yang penting dalam ayat ini. Kemudian lepas pada cakap secara fakta tu, maka fa'adzana muadzin, maka azana ni macam azan. Azana muadzin. Muadzin ni orang azan misalnya. Azana muadzin ni kita tak tahu siapa yang berteriak dengan suara yang kuat di antara mereka, bainahum, di antara mereka. Bunyi suara apa? Al-la'natullahi 'alal zalimin. Ada doa secara kuat.
Kalau hari ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Azan. Besok kita akan dengar al-la'natullahi 'alal zalimin. Maknanya suara terdengar dengan mengatakan bahawa laknat Allah pasti ke atas orang-orang yang zalim. Maknanya seolah-olah menyokong fakta tadi itu. Seolah-olah suara ini suara yang menyokong fakta bahawa Allah janji ahli syurga dengan syurga, Allah janji ahli neraka dengan neraka itu haqqun, maka keputusannya laknat Allah ke atas orang yang zalim. Itu menakutkan. Tiba-tiba dengar fa'adzana mu'adzinun bainahum, di antara mereka itu tiba-tiba dengar suara al-la'natullahi 'alal zalimin. Bukan setakat tu suara alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Sampai situ suara itu, kan? Sebab apa kita kata suara? Kemungkinan sampai ala zalimi saja. Tapi kalau kita lihat susunan ayat ini, alladzina yasuddun, itu sifat pada al-zalimin. Al-la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna an sabilillah. Zalim dia itu kerana dia halang orang lain dalam melaksanakan agama Allah. Ini orang zalim. Setiap orang yang menghalang untuk melaksanakan agama Allah dianggap zalim. Wa yabghunaha, dan mereka menginginkan agama Allah, tu agama Allah, iwajah, bengkang-bengkok. Dia buat kerja tu kerana agama Allah itu jadi iwajah, tidak dilaksanakan dengan sempurna. Ada yang diambil, ada yang ditinggal. Hukum-hukum Allah tidak ambil semua. Ni orang zalim mendapat laknat Allah. Kata suara yang tidak dikenali saat perbualan ahli syurga. Ini akan berlaku, tapi belum berlaku. Syukurnya kita ada Quran, dimaklum pada kita supaya kita berhati-hati dalam menentukan hidup kita di dunia ini. Sebab benda ni tak berlaku lagi, tapi seolah-olah dah berlaku. Itu penting untuk kita fikir sama-sama. Besok saat orang-orang ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dan neraka, akan terdengar suara al-la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum wahum bil akhirati kafirun. Wahum, mereka itu dengan akhirat, kafirun, mereka kufur. Dia tak percaya hari akhirat. Habis cerita dua ayat berkaitan dengan dialog ahli syurga dan dialog ahli neraka. Dalam tajuk hari ini juga termasuklah satu kumpulan lagi, kumpulan yang jelasnya ahli syurga dan ahli neraka. Ada satu lagi kumpulan rupanya yang dinamakan Al-A'raf, wa bainahuma hijab. Ayat lengkap tu. Wa bainahuma wa bainahuma wa bainal jannati wan nari, ataupun wa baina ashabil jannah wa ashabin nar hijab. Di antara penghuni syurga dengan penghuni neraka itu ada hijab. Mana dalam ayat ni nak cerita tentang hijab. Hijab, dinding pemisah. Macam muslimat pakai hijab, kan? Muslimat pakai hijab. Apa makna hijab itu? Ialah dinding ataupun pemisah antara aurat dia dengan masyarakat. Betul tak lelaki hijab dia? Jadi
wa bainahuma hijab. Sekarang ni kita dapat ilmu antara syurga dengan neraka itu hanyalah terpisah dengan hijab, dinding. Boleh dengar suara-suara. Dan ada ayat yang kata boleh tengok, boleh jenguk pun. Boleh apa ni, dongak pun. Ayat ni satu ilmu hijab. Ilmu yang kedua, wa 'alal a'rafi rijalun. A'raf bahagian paling tinggi dan dari dinding itu, a'raf dipanggil. Maknanya dia ada hijab tu bukan kecil, boleh duduk. Hijab tu bukan hijab je kita ni, hijab juga. Tapi hijab dia tu hijab ada orang boleh makna besar lah hijab tu. Kalau kecil-kecil boleh tolak je kan. Hijab itu wa 'alal a'raf. A'raf ialah dinding yang paling tinggi antara syurga dan neraka. Itu ada lelaki, rijalun, ada beberapa orang lelaki, ya'rifuna kullam bisimahum. Dia kata rijal. Adakah kita nak terjemah rijal ni maknanya lelaki, perempuan tak ada? Perempuan tak ada orang tengah-tengah gini. Kalau rijalun, lafaznya rijal, rajulun rijal, maknanya orang puan tak ada. Yang duduk atas pagar, yang duduk atas pagar ni orang lelaki. Bolehkah kita terjemah begitu? Ataupun rijalun ini dengan makna rijal ni dengan makna orang-orang rujulah, orang-orang yang masa dunia ni dia tak cukup pendirian. Jadi dia rijal. Kalau kita terjemah rujulah ni keberanian. Rujulah makna keberanian. Kalau rijal ni orang lelaki. Dan satu kaedah lagi, bila sebut lelaki dia termasuk perempuan. Kita ambil yang inilah. Kalau nak kata lelaki semua pun wallahu a'lam. Tapi kita ambil rijal disebut, dikendaki juga wanita. Dalam macam ada satu hadis tu, contohnya hadis menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tak sebut muslimat, maka muslimat tak payah belajar, tak kena belajar juga. Tapi tak sebut, bila sebut muslim, muslimat automatik sebab dia tabi'. Begitu juga di sini rijal termasuklah wanita. Kalau perempuan tak ada, lelaki je, mana perempuan duduk mana? Perempuan mungkin duduk semua dalam syurga. Tapi Nabi SAW sebut dan beri peringatan kepada wanita bahawa kamu adalah orang yang kebanyakan dalam neraka, maka berhati-hatilah dalam hidup kamu. Maknanya bukan nak kata banyaklah neraka, maknanya fungsi untuk ke neraka itu senang. Kerana muslimat dia ataupun wanita ni dia banyak masa free dulu, tak kerja. Jadi tak kerja, dia banyak cerita ke orang, cara hal-hal orang menyebabkan dia tertangguh untuk ke syurga. Wallahu a'lam. Jadi kita kena faham banyak ayat. Jadi ingat, lelaki pun bila dia wanita atau masuk neraka, dia adalah punca, dia kena masuk neraka juga. Waliyazubillah. Jadi masing-masing kena berusaha melepaskan diri daripada neraka yang disebut dalam ayat berikut ni. Rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Maknanya lelaki itu ya'rifuna, mereka saling mengenal, kullan masing-masing, kullan tiap-tiap, kullan dengan makna kulla wahidin minhum,
Setiap seorang tu kenal antara satu sama lain bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Simah ni mungkin boleh jadi ada tanda, ada nama atas kepala dia, ataupun kita memang kenal semasa di dunia sebab kita biasa dengan mereka. Okey. Berlaku apa di sini? Berlaku apa dalam orang-orang yang duduk atas pagar ni, duduk atas ni A'raf ni? Apa berlaku di sini? Berlakunya wanada ashabal jannah an salamun alaikum. Wanadau, ingat yang memanggil bukan ashabul jannah, tak sama dengan di atas tu. Atas tu wanada ashabul jannah ashaban nar. Ashabu baris depan. Tapi dalam ayat sekarang ni wanadau ashaba. Ashaba, bukan ashabu. Bukan yang assalamu alaikum, yang bagi salam tu bukan ahli syurga, tetapi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dia bagi salam kepada ahli syurga. Dia kata wanadau, mereka menyeru. Mereka tu ialah rijalun ashabul arah tu. Dia seru, dia panggil siapa? Dia panggil ashabul jannah, ahli syurga. Panggilan dia dengan salam. Maknanya orang ni orang Islam, cuma tak cukup markah. Assalamun alaikum, dia bagi salam. Maknanya berlaku macam mana aku nak masuk syurga ni, aku duduk bini ni. Dia nak sangat masuk syurga. Lam yadkhuluha. Makna di sini ada dialog yang tidak dizahirkan dalam ayat ini. Maknanya bila bagi salam, cakap macam mana kita ni, aku kenal mu, kenal aku mu kena doa ni, aku tak boleh masuk ni, duduk sini je. Macam mana? Lam yadkhuluha, mereka tidak masuk akan syurga tu jannah. Wahum yatma'un, sedangkan mereka pada waktu itu yatma'un, tamak nak syurga, tak dapat masuk juga. Ini suasana Al-A'raf, suasana di atas pagar Al-A'raf. Orang-orang yang di atas dinding itu begitulah, duduk sembang baik dengan orang-orang syurga dan bagi salam. Makna dia orang Islam, cuma tak cukup syarat untuk ke syurga dan tidak ke neraka. 50-50. Jadi kita tak bolehlah jadi orang tak pagar. Kita kena zahirkan sikap kita dalam Islam. Jangan tunjuk sikap kita, tak boleh belaka. Hak ni pun boleh, hanya boleh. Kena ada sikap, kena ada sikap, dan tidak rugi pun kita bersama agama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Masih ayat berikut masih lagi berkaitan dengan Al-A'raf. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, dan apabila dipalingkan absaruhum, pandangan mereka, tilqa itu ke arah ashabil jannah, ke arah penghuni neraka. Maknanya orang yang duduk atas pagar ni, kalau ikut dia tak nak tengok langsung ahli neraka. Walaupun dia kenal, dia tak nak tengok langsung. Dia duduk buat bersembang dengan ahli syurga je. Tapi ada suatu saat, suatu ketika dipaksa untuk tengok ke ahli neraka. Jadi orang duduk atas pagar ni boleh tengok ahli neraka. Dia tengok, tapi dia tak sedang tengok, dipaksa. Apa tanda dia dipaksa? Iaitu diguna surifat, tasrif. Surifat ni tasrif, tukar cara paksa. Kita panggil di nak pergi Mekah, kita tukar duit Malaysia ke duit Arab tu, dia panggil surifat ataupun tasrif, ataupun sarfun. Dan sarfun juga diguna untuk ilmu saraf, ilmu
tukar tukar bentuk perkataan. Ilmu sarah ni ilmu tukar bentuk. Kalau kita kata zahaba tukar yazhabu, tukar izhab, tukar zahib, tukar mazhab, tukar macam-macam, 14 pertukaran. Itu dipanggil saraf. Jadi surifat ditukar, bukan tukar dia masuk, tukar apa saja. Dia tolak pandangan tu, dia tengok kali syurga, dia tolak muka ke arah ahli neraka, surifat. Ada orang yang menarikkan wajah dia. Bila tarik pada wajah dia ke ahli neraka tu, mereka pun terus berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, wahai Tuhan, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim ini. Mana ahli neraka itu zalim dia. Ahli neraka tu dia masuk neraka kerana dia zalim. Apa zalim dia? Zalim dia ialah ayat 45 tu. Alladzina yasudduna an sabilillah, 1, wa yabghunaha iwaja, 2, wa hum bil akhirati kafirun, 3 sebab mereka digelar zalim dan ahli syurga dah tanya dia benar, dan ahli a'raf tidak ingin memandang langsung kepada orang-orang yang zalim ini. Sedang dunia mereka pandang-pandang juga, di akhirat tak nak pandang langsung. Habis itu. Jadi situ selesailah berkaitan dengan tu. Ada lagi, bukan selesai, ada lagi ayat 47 tak ada lagi. Wanada ashabul a'raf rijalan. Ada lagi. Bila maknanya bila dipaksa melihat ahli neraka, satu ashabul a'raf ini buat, dia doa. Yang kedua, sempat dia kritik ahli neraka, pemimpin yang dia terikat dulu, dia penyebab dulu. Dia kata apa? Wanada ashabul a'raf. Ashabu bahagian depan, makna dia yang memanggil. Ashabul a'raf dia yang panggil, sebab dia fa'il. Wanada fi'il, ashabul a'raf fa'il, makna dia pelakunya, dia yang memanggilnya. Maka dan memanggillah oleh penghuni al-a'raf, penghuni di atas hijab itu, yang paling tinggi itu, rijalan. Dia panggil beberapa orang lelaki. Dia panggil rijalan kepada beberapa orang yang lelaki dia kenal. Tapi lelaki ni duduk mana? Duduk dalam neraka. Bila tengok neraka tu, dia panggil rijalan ya'rifunahum, mereka kenal mereka. Maknanya ashabul a'raf kenal ashabul nar, dia kenal, dia panggil. Ya'rifunahum, mereka kenal mereka ashabul a'raf kenal mereka ahli neraka tu. Dia kenal macam mana? Bisimahum, ada tanda dia. Ini nama-nama dia lah semasa di dunia. Apa kata ashabul a'raf selepas dia panggil tu? Dia kata qalu tu ashabul a'raf. Dia kata kan, ma aghna ankum jam'ukum, tak berguna daripada kamu ramainya kamu. Jam'u tu ramai, boleh jadi jamuk ramai. Ataupun jam'ukum ni hidup kamu semasa dunia duk kumpul harta, tak guna langsung. Aku ni terpengaruh denganmu dia kata juga lah cukup. Sebab dia kata dia kata ma'auna ankum jam'ukum wa ma kuntum, dan tidak berguna. Maknanya wa ma kuntum tu kita kena ambil lagi ayat sebelum tu. Maknanya ma aghna ankum jam'ukum tu fa'il kepada aghna, makna tidak berguna harta-harta yang kamu kumpul. Satu lagi tak berguna apa? Wa ma kuntum, maknanya ma aghna ankum ma kuntum tastakbirun, tidak berguna
kepada kamu, bagi kamu apa yang kamu semasa dunia itu duk sombong-sombong. Pangkat pangkat boleh pangkat tak, sombong tak guna juga. Ini benda kena ingat. Kalau kita ada kedudukan, jangan sombong, sebab tak guna besok kalau kita sombong, sedangkan kita halau orang daripada jalan Allah, sedangkan kita mengambil agama dengan cara iwajah, ubah-ubah agama Allah, dan akhirat kita tak ambil berat. Tak guna walaupun kita kaya dengan harta, dan tak guna walaupun kita ada kedudukan. Ini teguran ahli A'raf kepada ahli neraka yang mereka disebabkan sibuk ingkar mereka, disebabkan mereka nak jam'u, nak harta benda, sanggup kufur pada Allah, sedangkan mereka sedar mereka itu salah. Orang Yahudi, dia tahu dia benar, dia salah, tapi dia sombong, dia ghillah. Dan kalau orang Islam, Allah kata wa naza'na, ayat berapa? Orang Islam tak ada ghillah. Ayat sebelum ni, ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah cabut apa yang ada dalam diri orang beriman itu min ghillin, daripada dengki. Kita mintalah Allah cabut daripada kita dengki semasa dunia, insya-Allah kita selamat. Habis itu, makna ingat kesalahan yang berlaku kepada ahli neraka dari sudut sikap ialah 3, iaitu yasudduna an sabilillah 1, wa yabghunaha iwaja 2, wa hum bil akhirati kafirun 3. Tujuan mereka buat demikian semata-mata kerana 2 tujuan. Kerana tujuan harta, yang kedua tujuan kedudukan yang mereka bangga-banggakan. Dalilnya, qalu ma aghna ankum jam'ukum, hari ini tak berguna harta kekayaan kamu, wa ma kuntum tastakbirun, tidak berguna juga kedudukan yang kamu bangga-banggakan. Gitu. Dua benda yang mereka capai. Makna kita faham hari ni, orang sanggup kafir sama ada atas kejahilan ataupun atas kesedaran kerana nak cari harta. Kan, orang serang sebuah negeri nak dapat kemudahan negeri itu. Kan, orang serang sebuah negara kerana dapat kekayaan negara itu. Yang kedua, nak sebarkan pengaruh, bukan nak menyelamatkan mereka. Adapun perjuangan Rasulullah bersama sahabat menyebarkan Islam ke seluruh negara. Berlaku perang Uhud, perang Ahad terpaksa, perang Uhud, perang Ahzab terpaksa kerana mereka melawan, mempertahankan diri demi menyelamatkan umat. Tak sama dengan mereka. Mereka semua berjuang untuk jam'u, untuk kumpul harta, kumpul kekayaan yang ada dalam negeri-negeri. Contohnya, kenapa kita dijajah? Dia nak apa? Kat kita tak ada apa pun. Dia nak sumber bumi. Kenapa Jepun datang kelahi? Kerana nak sumber bumi. Itu je, nak jam'ukum. Dan nak ada yang datang kerana nak sebarkan kuasa. Hari ini, kenapa kita tidak bersatu? Sebab kita nak kuasa. Kan? Kita nak kuasa. Kita tak sanggup bersatu sesama kita kerana kita nak kuasa. Kita rasa kuasa itu penting. Tapi di akhirat ingat, kata Allah melalui lidah ashabul a'raf, ma aghna ankum jam'ukum wa ma aghna ankum ma kuntum tastakbirun. Itu. Ini pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Jadi orang yang nak harta, orang yang nak kedudukan yang hebat, biasanya orang ini akan menghalang perjuangan-perjuangan di jalan Allah. Dan kalau mengambil agama Allah pun ambil dalam bentuk iwajah. Dan di akhirat
mereka tidak mereka kufur dengan akhirat. Kalau orang kafir dia anggap ambil iwaja, kalau orang Islam macam mana? Iwaja. Maknanya kalau kita kata kita haraplah orang kafir menjadi pemimpin kita kan, sebab dia ni bijak. Adakah dia dapat laksanakan Islam secara sempurna? Ataupun dia ambil Islam itu jaga? Nah, macam di Singapura sekarang ni, orang Islam okey, boleh hidup, tapi tidak boleh laksanakan apa yang Islam ajar. Sebab masjid pun dia tak buat macam masjid sunnah Nabi. Dia buat masjid bangunan je sekarang. Pergi di Singapura, sedang ziarah masjid Singapura, bangunan tinggi. Kita tengok bangunan biasa, sama tinggi dengan bangunan sebelah. Masjid apa nama tu? Kan? Tak ada nampak masjid. Adalah tepi-tepi tanda-tanda gitu. Bangunan sama. Di pagar dia tulislah. Tak boleh syiar, tak boleh. Azan dalam masjidnya, tak ada syiar. Dijadikan Islam sebagai wajar. Sebab mereka tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Mereka seboleh-bolehnya menghalang daripada jalan Allah. Begitu. Jadi kita tak boleh memberi. Kalau Nabi beri, Nabi daripada Mekah lagi tak berjuang 13 tahun, berjuang Islam sehingga membentuk negara Madinah. Bila duduk di Madinah, ekonomi orang Islam tak ada pada waktu itu. Ekonomi dikuasai oleh Yahudi kan. Tapi terpaksa buat gagasan yang baru, iaitu dengan membina pasar-pasar orang Islam. Bukan kerana nak lawan, kerana orang bukan Islam menguasai dan memonopolikan. Jadi nilai-nilai ini perlu kita belajar, perlu kita fahami kenapa negara ini perlu dijaga daripada diberi kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, kerana nak jaga mereka juga. Kalau mereka tidak dijaga oleh orang yang dekat dengan Allah, mereka tak selamat, kita tak selamat. Kita lebih-lebih lagi lah. Habis tu, haulai, ahaulai, itu soalan. Ahaulai, kita nak berhenti situ ke nak habis? Ahaulai, apakah, soalan A tu apakah mereka ini? Mereka ini tu orang mukmin. Haula itu orang mukmin yang semasa dunia dipandang lemah, dipandang hina, kerana tidak ada jam hukum, tidak ada kedudukan. Orang mukmin yang tidak ada harta yang banyak semasa di dunia, pada kita banding haula ini, dia bertentangan dengan jam hukum dengan tastakbirun tu orang kafir. Dia banyak harta, dia buat apa saja kerana nak kumpul harta, dan dia buat apa saja kerana nak dapat kuasa. Wa ma kuntum tastakbiru, itu sifat orang kafir. Orang Islam nak juga, tapi nak jaga. Tapi majoriti orang Islam ialah lemah. Ahaulai, apakah orang-orang Islam yang lemah ini? Alladzi aqsamtum, orang-orang yang kamu bersumpah la yanaluhumullahu birahmatih, mereka tidak akan, Allah la yanahum, tidak mencapai mereka itu oleh Allah birahmah. Apa makna? Maknanya orang miskin, orang susah, orang lemah ini, kamu telah bersumpah bahawa Pak Yahudi ni, Pak Yahudi, kamu bersumpah bahawa orang-orang yang susah Muslim ini tidak akan diberi oleh Allah rahmatnya. Pak Yahudi ni, dia bunuh orang Islam ini. Dia beriman bahawa orang Muslim hari ni hak ikut Muhammad ni tak akan selamat, sebab dia je yang selamat. Dia
faham gitu. Jadi sebenarnya tidak. Lalu Allah kata udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kamu akan syurga. Ni puak-puak duk atas pagar lah ni kot. Wala khaufun alaikum, dan tidak ada lagi ketakutan atas kamu dan tidak akan kamu bersedih lagi. Habis itu ayat 50, wa nada ashabun nar. Ini penghuni neraka pula panggil penghuni syurga. Wa nada ashabun nar, penghuni neraka panggil ashabal jannah, penghuni syurga. Buat apa dia panggil penghuni syurga? An afidu alaina minal ma', wahai ahli syurga, tolonglah berikan kepada kami sedikit air. Au mimma razaqakumullah, ataupun berilah apa-apa yang Allah beri kepada kamu. Apa kata ahli syurga kepada ahli neraka walaupun dia tu kena mengenal? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka berkata, yakni ahli syurga berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan sama ada air ataupun apa-apa rezeki ke atas orang-orang kafir. Orang kafir dulu dia buat apa di dunia? Alladzina takhadu dinahum, orang-orang yang mengambil dan menjadikan agama mereka lahwan, sebagai satu senda gurau, wala'iban, dan permainan, wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Fal yawma nansahum, hari ini kami akan lupa mereka, kama nasu liqa'a yaumihim hada, seperti mana mereka telah lupa semasa di dunia pertemuan mereka pada hari ini. Wa ma kanu bi ayatina, dan sebab-sebab lain mereka semasa di dunia dengan ayat-ayat kami yajhadun, mereka kufur. Maknanya ayat 51 ni sebab-sebab mereka diharamkan air dan sebarang rezeki saat duduk dalam neraka, dan orang dalam neraka ini tidak diberi apa-apa makan kecuali air panas, seperti mana yang disebut dalam surah lain kan. Wallahu a'lam. Habis juga kita sampai situ kat sejam. Alhamdulillah.